Baik, aliran trafik terus bergerak perlahan sejak pagi tadi di kebanyakan lebuh raya utama seluruh negara, terutamanya menuju ke arah selatan dan ibu negara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, terus saja bersama dengan Muhammad Ashraf yang berada di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bagi. Silakan Ashraf. Okey, baik. Terima kasih rakan setugas Redwi dan Syairul. Saya ketika ini masih lagi berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mahukan kepada anda perkembangan terkini aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara. Dan berdasarkan pemantauan saya sejak pagi tadi, aliran trafik terutama dari kawasan pantai timur semenanjung Malaysia dan pantai barat bergerak perlahan menuju ke arah ibu negara. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, kita terus saja bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Pembangunan dan Trafik LLM iaitu Tuan Syed Muhammad Faizal Said Ahmad. Terima kasih Tuan sudi bersama kami. Okey, terima kasih. Okey, Tuan mungkin boleh kongsikan secara keseluruhannya perkembangan aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara. Okey, daripada pemantauan pusat trafik LLM sejak daripada pagi hingga ke petang ini, kita dapati bahawa trafik mula bertali arus mula memasuki lebuh raya utama seperti lebuh raya KLK, lebuh raya LPT1, LPT2 dan juga lebuh raya utara selatan di sebelah bahagian barat, utara dan selatan. Jadi untuk pergerakan trafik dari arah timur, kita dapati bahawa keadaan trafik sesak bermula dari persimpangan Lancang hingga ke persimpangan Karak sejauh 25 km dan terus bercantum dengan KL Karak hingga ke Lentang sejauh 31 km. Ini adalah disebabkan berikutan pertambahan kenderaan menghala ke Kuala Lumpur. Manakala pergerakan trafik dari utara pula, kita dapati bahawa keadaan trafik sekarang ni perlahan dari Gurun ke Sungai Petani, Juru ke Jawi, daripada Taiping Utara ke Cangkak Jering, Kuala Kangsar ke Terawang Menora, begitu juga dekat Bidur hingga ke Sungkai. Walau bagaimanapun, trafik sesak di sebelah Ipoh ke Simpang Pulai sejauh 18 km, begitu juga di Gopeng ke Tapah. Trafik agak sesak sepanjang 25 km. Manakala pergerakan trafik dari arah selatan pula, kita dapati bahawa pergerakan trafik agak perlahan di Bukit Gambir ke Tangkak sejauh 15 km. Begitu juga di Aikro ke Port Dickson sepanjang 66 km. Jadi kita dapati bahawa jakaan kita trafik ini semakin meningkat daripada petang ini sehingga ke lewat malam. So pergerakan trafik akan terus meningkatlah, akan bertambah sesak sehingga ke lewat malam. Mungkin itu dari segi pergerakan trafik. Mungkin dari segi bagaimana pematuhan SOP dalam kita tempoh, masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini, bagaimana SOP orang ramai terutama di kawasan rehat dan rawat RNR? Okey, untuk mematuhi SOP yang telah disediakan, pihak pengendali lebuh raya telah menyediakan pasukan daripada rela serta petugas tambahan untuk mematuhi SOP yang telah disediakan oleh pengendali lebuh raya, seperti akan diminta untuk membuat pemeriksaan suhu. Selain itu, pengguna juga diminta untuk memakai pelitup muka dan memastikan mematuhi penjarakan fizikal yang telah ditetapkan oleh MKN. Dan untuk makluman pengguna juga, operasi di kawasan rehat kita akan mengikut kapasiti, di mana pengguna akan diarahkan untuk teruskan perjalanan sekiranya kawasan rehat dan rawat sesak pada ketika itu. Okey, baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Dan kepada anda yang masih lagi belum memulakan perjalanan, dinasihatkan untuk merancang perjalanan sebaik mungkin dan mengikuti jadual pergerakan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak konsesi lebuh raya masing-masing. Dan anda juga diingatkan untuk memastikan baki kad tambah nilai Touch and Go dan baki e-wallet RFID anda mencukupi sebelum anda memulakan perjalanan. Dan sebarang maklumat anda boleh hubungi talian bebas tol di 1800 88 752
dua atau ikuti Twitter LLM di LLM Infotrafik untuk mengetahui perkembangan terkini trafik. Dan saya akan kembali secara langsung pada berita perdana malam ini bagi membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan aliran trafik di lebuh-raya utama seluruh negara. Dan seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas saya, si cantik manis Akila Arba'in, yang ketika ini berada di Plaza Tol Skudai. Diharapkan boleh kurus sikitlah lepas dah berjemur sejak tengah hari tadi. Silakan Akila untuk perkembangan terus. Ashraf beritahu saya masih lagi di Plaza Tol Skudai Johor Bahru. Apa yang saya boleh kongsikan pada petang ini, seperti yang penonton berita wilayah boleh lihat, keadaan trafik masih lancar, tidak berlaku sebarang kesesakan, walaupun bagaimanapun berlaku sedikit tambahan kenderaan berbanding tengah hari tadi. Baik, dan saya tidak keseorangan petang ini. Bersama saya ialah pengurus Seksyen S5 dan S6 Wilayah Selatan Plus, iaitu Encik Suhaimi Samad, untuk berkongsi mengenai keadaan aliran trafik terkini. Baik, Assalamualaikum Encik Suhaimi. Waalaikumsalam. Selamat petang Zika. Baik, terima kasih kerana bersama Berita Wilayah. Jadi, pada Raya Aidiladha kali ini, mungkin boleh kongsikan berapa banyak kenderaan yang menggunakan lebuh raya di seluruh Johor? Okey, Akila, mengikut rekod kami, sebanyak 534,000 jumlah kenderaan pada Hari Raya Aidiladha yang pertama di seluruh negeri Johor di lebuh raya Plus. Okay. Mungkin ada beza tak ke penggunaan lebuh raya berbanding Raya Aidilfitri yang lepas, memandangkan pada Aidilfitri lepas disambut ketika PKP bersyarat dan kali ini ketika PKP pemulihan? Okey, memang ada perbezaan yang ketara sekali ya. Iaitu pada Hari Raya Aidiladha, kita mengikut rekod kita sebanyak 534,000 kenderaan. Iaitu manakala pada Hari Raya Aidilfitri yang lepas sebanyak 181,000 kenderaan. Ini menunjukkan perbezaan sebanyak 294% meningkat daripada Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Jadi mungkin Cik Suhaimi boleh kongsi kepada penonton Berita Wilayah berapa di antara Plaza Tol di Johor, Plaza Tol mana yang paling ramai penggunanya? Okey, mengikut rekod kami juga, Plaza Tol yang ramai penggunanya adalah di Plaza Tol Skudai, iaitu lebih kurang 54,000 jumlah kenderaan. Mana yang kedua ialah di Kempas, iaitu 50,000 jumlah kenderaan. Okey, memandangkan esok telah mula bekerja dan mula bersekolah, mungkin dan kenderaan dijangka bertambah pada waktu malam nanti, mungkin ada nasihat untuk pengguna? Okey, nasihat untuk untuk semua pengguna ialah pertama, patuhi jadual perjalanan. Yang kedua ialah pastikan kita mengikuti SOP, iaitu penjarakan, di mana apabila kita berada di RSA, di toilet ataupun di mana-mana lebai. Yang seterusnya, pastikan kad tasyenggu anda mencukupi, di mana untuk mengelakkan direct contact antara kaki tangan plus dengan pelanggan. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Suhaimi di atas perkongsian itu tadi. Ingat seperti yang dipesan, jangan pastikan baki tasyenggu mencukupi bagi mengelak kesesakan dan juga mengelakkan kontak rapat dan juga patuh kepada SOP kerana kita masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Baik, itu saja daripada Johor Bahru petang ini. Seterusnya kita kepada rakan tugas saya di utara tanah air, Abdullah. Dengannya di sana keadaan sesak. Ya, Akila yang berada di selatan tanah air. Betul, Akila, di sini sebenarnya berlaku kesesakan dari Plaza Tol, dari Bertam Pulau Pinang ke Plaza Tol Juru dengan panjang sepanjang 23 km. Dan kalau anda dapat saksikan di belakang ketika ini, sebenarnya kenderaan dalam waktu-waktu tertentu sebenarnya tak bergerak langsung, dan ada waktu-waktu tertentu bergerak, tapi aliran trafik bergerak perlahan. Dan itulah polar aliran trafik di sini sebenarnya. Dan kalau anda dapat saksikan tadi, sebenarnya ada beberapa kenderaan yang menggunakan lorong tengah tu untuk berpatah balik. Mungkin tunda waktu pulang ke ibu kota ataupun bagaimana, saya tak pasti. Tapi untuk pengetahuan anda yang menonton ketika ini, berdasarkan rekod pihak Plus, daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari tadi, kira-kira 12,000 kenderaan direkodkan menggunakan Plaza Tol Juru ini arah masuk, iaitu arah utara menuju ke selatan. Dan daripada pukul 12 hinggalah waktu ini berlaku pertambahan kenderaan sebanyak 34%. Banyak ya pertambahan kenderaan, yang mana saya kira
mereka yang sedang bergerak daripada utara menuju ke ibu kota ataupun destinasi yang dituju sebenarnya sudah selesai menjalankan ibadah kurban dan menyambut hari raya di kampung tercinta dan sekarang bergerak menuju ke ibu kota atas tuntutan kerja. Dan untuk pengetahuan anda juga, suka saya kongsikan, Jurucakap PLAS memaklumkan sekiranya aliran trafik ini terus begini berlaku pertambahan kenderaan, pihak PLAS akan menuntut kawasan rehat dan rawat RNR di Lebuh Raya Kendalian PLAS agar tidak berlaku kesesakan dan penularan wabak COVID-19 dapat dihalang. Dan suka saya nasihatkan kepada anda juga daripada info itu agar sentiasa bersiap sedia dan peka untuk sebarang situasi yang tidak diingini. Nak ke tandas ke, nak beli makan ke, anda rancanglah waktu anda. Dan daripada itu juga suka saya nasihatkan kepada anda untuk sentiasa semak nilai kad touch and go anda agar kesesakan ini tidak berpunca daripada pengguna yang tidak mempunyai nilai kad touch and go yang mencukupi. Saya kira setakat itu dahulu lintas langsung bersama saya dan kru RTM di Plaza Tojuru ini. Untuk anda yang sedang bergerak ke ibu kota terperangkap dalam kesesakan, sabar, jangan tergopoh-gapah, hormati pengguna jalan raya yang lain dan pastinya mentari indah, langit indah, tiba senja, ufuknya jingga. Korban sudah, raya pun sudah. Pulang bekerja, SOP dijaga. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita 3A, Ashraf, Akila dan juga Abdullah untuk laporan langsung trafik itu tadi. 26 individu dikenakan kompaun selepas gagal memakai pelitup muka di Batu